Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Dr. Azila binti Abdul Razak selaku pensyarah bagi kursus PET 3073 Mikroekonomi 2. Pada hari ini, bulan 3 akan membentangkan tugasan berkumpulan iaitu pembelajaran berasaskan masalah PBL. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Muhammad Syami bin Sulaiman. Yang kedua, Muhammad Iqmal bin Mazlan. Seterusnya, Muhammad Amirul Fitri bin Muhammad Rosdi, Muhammad Hafiz bin Rahmat, Nur Aida binti Maslan, dan yang terakhir, Nur Syazliana binti Ahmadi. Khusus bagi tugasan PBL ini ialah PET 3073 Mikroekonomi 2. Tema bagi PBL ini adalah permintaan dan penawaran. Khusus prasyarat bagi PBL ini ialah Mikroekonomi 1. Tajuk PBL ini ialah isu permintaan dan penawaran di Malaysia dan langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasinya. Tempoh masalah dalam senaga PBL ini ialah 2 minggu. Baiklah, yang pertama kita akan melihat kepada hasil yang diperoleh. Pada bahagian hasil tugasan PBL, kita dapat membuat analisis mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan tugasan melalui penggunaan pelbagai bahan rujukan. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan keadaan permintaan dan penawaran berubah-ubah dalam pasaran dan kesan-kesan peningkatan harga barangan kepada masyarakat dan ekonomi negara. Yang ketiga, menghasilkan perbincangan yang mengagumi langkah-langkah proaktif yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi isu yang timbul berdasarkan bahan rujukan yang diperoleh. Yang keempat, membuat rumusan kajian secara keseluruhan. Seterusnya, pada bahagian hasil pembelajaran khusus dalam topik yang dipilih, yang pertama, membincangkan pelbagai teori yang terkandung di dalam topik mikroekonomi. Yang kedua, mengaitkan isu-isu mikroekonomi yang ada dengan teori mikroekonomi yang dipelajari. Dan yang terakhir, melakukan penilaian terhadap isu-isu semasa berkaitan dengan mikroekonomi. Seterusnya, pada bahagian pengetahuan, yang pertama dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Yang kedua, dapat melaksanakan proses pembelajaran berasaskan penyidikan melalui pelbagai sumber yang diperoleh. Pada bahagian proses menjayakan tugasan, yang pertama melakukan pencarian melalui pelbagai sumber. Yang kedua, kerjasama antara ahli kumpulan. Yang ketiga, kemahiran penggunaan gadget dan kreativiti antara ahli kumpulan. Seterusnya kita akan melihat kepada yang kedua iaitu latar belakang pelajar. Pelajar merupakan pelajar tahun pertama iaitu semester 2 A212 sesi 2021-2022. Seramai 6 orang pelajar berada dalam kumpulan 3. Berkaitan dengan komen mengenai kebolehan pembelajaran, kemahiran adalah terdiri daripada tahap sederhana hingga ke tahap yang membangsakan. Berkaitan dengan pengalaman dalam tugasan PBL, setiap ahli kumpulan pada awalnya tidak mempunyai pengalaman, akan tetapi melalui penghasilan tugasan PBL ini, ia sedikit sebanyak dapat memberikan bantuan dalam mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam setiap ahli kumpulan. Yang ketiga, berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Yang pertama, dapat mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan tema permintaan dan penawaran. Yang kedua, kemahiran yang perlu ada dalam kalangan ahli kumpulan ialah kemahiran berkomunikasi, kemahiran yang boleh bekerjasama dalam satu pasukan, berupaya menyelesaikan masalah yang timbul, mahir dalam menguruskan masa, mempunyai sifat kepimpinan serta dapat menguruskan gerak kerja kumpulan. Yang keempat, mengenai isu pembelajaran bersepadu yang baru. Terdapat 5 isu yang dapat ditimbulkan, iaitu yang pertama, bagaimanakah anda membuat analisis mengenai isu-isu yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran di dalam negara kita. Yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam permintaan dan penawaran. Yang ketiga, apakah kesan-kesan yang dihadapi oleh para pengguna ekoran peningkatan harga barang dalam pasaran. Yang keempat, apakah langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah lebihan permintaan dan penawaran di dalam pasaran. Dan yang terakhir, apakah rumusan yang dapat dibuat melalui isu yang timbul dalam tugas. Baiklah, yang kelima adalah mengenai senario masalah. Senario masalah seperti yang ditunjukkan dalam langkah 1 hingga 8. Saya akan membentangkan langkah pertama bagi senario PBL ini. Bagi tugasan senario PBL ini, kami telah bersepakat memilih isu berkaitan dengan permintaan dan penawaran di Malaysia dan langkah yang dilakukan bagi mengatasinya. Sejak kebelakangan ini, kita ketahui bahawa Malaysia mengalami peningkatan harga barang dengan sangat mendadak. Banyak harga bahan mentah seperti tepung, minyak dan ayam meningkat dengan kadar yang sangat tinggi. Peningkatan harga barang ini berlaku disebabkan oleh peningkatan permintaan terhadap sesuatu barang, tetapi
jumlah pengeluaran barang tersebut tidak dapat menampung jumlah permintaan barang berkenaan. Keadaan ini menyebabkan pengeluar terpaksa menjual barangan mereka dengan harga yang sangat tinggi walaupun mereka berberat hati untuk berbuat sedemikian. Seterusnya, soalan-soalan bagi perbincangan kami yang pertama ialah, bagaimanakah anda membuat analisis mengenai isu-isu yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran di dalam negara kita? Yang kedua ialah, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam permintaan dan penawaran? Yang ketiga, apakah kesan-kesan yang dihadapi oleh para pengguna ekoran peningkatan harga barang dalam pasaran? Yang keempat, apakah langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah lebihan permintaan dan penawaran dalam pasaran? Yang terakhir adalah, apakah rumusan yang dapat dibuat melalui isu-isu yang timbul dalam tugasan ini? Baiklah, pada langkah kedua ini mengenai dapatkan persediaan bagi kumpulan anda. Terdapat dua elemen penting iaitu mengenai peranan dan refleksi. Saya Muhammad Syamil bin Sulaiman. Antara peranan saya ialah yang pertama, bertindak selaku ketua bagi kumpulan ini. Yang kedua, bersama-sama dengan ahli kumpulan membincangkan pemilihan tema dan tajuk bagi tugasan PBL melalui sesi perbincangan yang diadakan. Yang ketiga, mengemukakan pelbagai idea dan memberi penerangan mengenai tugasan yang perlu dilakukan kepada ahli kumpulan. Dan yang keempat, mencari bahan mengenai isu permintaan dan penawaran melalui pelbagai sumber seperti internet dan buku rujukan. Pada bahagian refleksi, ribuan ucapan terima kasih ditujukan kepada Dr. Azila binti Abdul Razak selaku pensyarah bagi kursus ini yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang proses menjalankan tugasan PBL. Selaku pensyarah, beliau banyak memberikan tunjuk ajar dan teguran kepada kami semua bagi memperbaiki hasil tugasan. Tidak dilupakan juga kepada ahli kumpulan yang memberikan kerjasama yang baik, terutamanya melalui komitmen menghadiri sesi perbincangan yang diadakan walaupun masing-masing mempunyai tanggungjawab yang peribadi yang lain. Melalui sesi perbincangan yang dilakukan, serta ahli dalam kumpulan dapat berkongsi buah fikiran bagi menjayakan tugasan. Hal ini kerana setiap ahli kumpulan mempunyai kemahiran yang tersendiri. Secara peribadi, melalui tugasan ini, saya memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman baru melalui kerjasama bersama ahli kumpulan dan aktiviti mencari bahan melalui pelbagai sumber. Melalui tugasan PBL ini, saya telah berbincang dengan ahli kumpulan yang lain berkaitan tajuk yang akan dipilih. Apabila sudah mendapat tajuk yang sesuai, saya mula mencari isu permintaan dan penawaran di Malaysia melalui 4 keratan akhbar yang berlainan secara atas talian. Saya juga telah mengkaji faktor yang menyebabkan berlakunya isu permintaan dan penawaran tersebut berdasarkan ilmu ekonomi yang telah dipelajari sebelum ini. Akhir sekali, saya mengaitkan antara dua perkara, iaitu faktor yang menyebabkan berlakunya permintaan dan penawaran dengan isu permintaan dan penawaran yang berlaku di Malaysia. Pertama sekali, ingin saya ucapkan ribuan ucapan terima kasih kepada pensyarah Makroekonomi 2, Dr. Azila atas tunjuk ajar beliau sepanjang tugasan berkumpulan ini dijalankan. Bersyukur kehadirat ilahi kerana atas izinnya saya dapat menyiapkan tugasan perkumpulan ini dalam masa yang ditetapkan dengan jayanya. Kerjasama di antara kesemua ahli pasukan yang lain amat memberangsangkan. Disebabkan kerjasama yang baik inilah kami dapat menyiapkan seluruh tugasan ini dengan baik. Di samping membuat tugasan ini, saya dapat mengenal pasti segala masalah serta kehendak soalan yang dinyatakan. Sumber internet juga dapat digunakan secara menyeluruh bagi mencari segala idea dan isu yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Terdapat banyak perkara yang dapat saya belajar berkaitan dengan isu permintaan dan penawaran yang berlaku di Malaysia serta faktor-faktor yang menyebabkan perkara sedemikian berlaku. Dengan menggunakan kaedah pembelajaran baru seperti pembelajaran berasaskan masalah, perkara ini sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan saya berkaitan tajuk yang dikaji. Sebelum kajian ini dibuat, saya sendiri tidak menyangka bahawa terdapat banyak isu yang berlaku di Malaysia yang mana ianya melibatkan permintaan dan penawaran. Semasa kajian ini dilakukan, saya juga dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan faktor yang menyebabkan berlakunya isu permintaan dan penawaran, kesan yang wujud akibat daripada isu permintaan dan penawaran serta langkah-langkah mengatasi isu permintaan dan penawaran. Pada pendapat saya, tugasan PBL ini mampu mendorong
dan menjadikan saya sebagai seorang mahasiswa yang beraktif. Kaedah senario PBL ini membantu saya mempelajari ilmu yang baharu dengan kaedah yang lebih mudah melalui penggunaan sumber internet. Bukan itu sahaja, saya juga dapat mempelajari untuk menjadi seorang mahasiswa yang lebih bertanggungjawab serta mengambil bahagian secara aktif dalam proses pembelajaran. Bagi peranan saya yang pertama ialah membuat analisis mengenai isu permintaan dan penawaran di Malaysia. Yang kedua ialah membuat perbincangan bersama ahli kumpulan bagi membuat rumusan. Yang ketiga ialah membuat rumusan keseluruhan hasil daripada analisis dan perbincangan. Dan yang terakhir adalah menolong ahli kumpulan dengan memberi idea dan pendapat sepanjang proses menyiapkan tugasan. Bagi refleksi pula, pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Azila dan ahli kumpulan kerana banyak membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Sepanjang proses menyiapkan tugasan ini, saya dapat melatih diri untuk lebih peka dan fokus dalam mencari, menilai serta menganalisis isi-isi penting yang bertepatan dengan tajuk kajian. Saya dapat pelajari cara untuk membuat analisis dan rumusan secara keseluruhan berkaitan isu ini. Saya juga dapat menambah pengetahuan tentang punca dan impak berlakunya permintaan dan penawaran harga barang di Malaysia. Selain itu, tugasan ini juga memberi ruang kepada saya untuk pelajari dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Saya dapat menyampaikan maklumat, idea dan pengetahuan kepada ahli kumpulan lain dengan lebih yakin. Akhir sekali, kerjasama ahli kumpulan dan komitmen yang diberikan terhadap tugasan ini adalah sangat tinggi dan baik. Setiap ahli kumpulan juga mempunyai disiplin yang tinggi dalam menyiapkan tugasan yang diberi. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya ialah Muhammad Hafiz bin Muhammad Rahmat. Di dalam kumpulan ini, saya berperanan sebagai seorang untuk mencari artikel dan jurnal berkaitan dengan topik. Selain itu, saya turut bertanggungjawab untuk mencari 4 kesan kenaikan harga kepada masyarakat. Di samping itu, saya juga akan bertanya kepada ahli kumpulan saya sekiranya saya tidak memahami sesuatu tugasan. Akhir sekali, setiap tugasan yang dilakukan perlu dipastikan betul, iaitu dengan menyuruh ahli kumpulan untuk menyewa setiap tugasan yang dilakukan oleh saya agar tugasan tersebut betul. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Azila kerana dengan bantuan dan bimbingan daripada doktor, ia dapat memudahkan kumpulan kami menyiapkan tugasan PBL ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya kerana sentiasa menolong dan saling bantu-membantu antara satu sama lain sehingga tugasan ini dapat dijayakan dan disiapkan tepat pada waktunya. Melalui tugasan ini, saya memperoleh pelbagai ilmu mengenai permintaan dan penawaran, iaitu dari segi faktor, kesan dan langkah untuk mengatasinya. Selain itu, saya juga dapat mengetahui isu semasa yang berlaku pada masa ini dengan melakukan tugasan ini. Langkah yang kedua bagi senario PBL kami ialah mendapatkan persediaan ahli kumpulan kami. Saya Nur Aida binti Maslan berperanan untuk mencari topik bagi tugasan kumpulan kami. Seterusnya, mencari isu-isu yang berkaitan dengan topik penawaran dan permintaan. Selain itu, saya juga berperanan untuk mencari maklumat berkaitan dengan soalan yang pertama. Saya juga berperanan untuk membuat perbincangan untuk mencari soalan yang boleh dibuat bersama ahli kumpulan. Dan yang terakhir, saya
perlu menolong ahli kumpulan untuk menyiapkan tugasan ini. Bagi refleksi tugasan senario ini, saya telah mendapat banyak ilmu berkaitan dengan penawaran dan permintaan. Selain itu, saya juga telah mempelajari bagaimana cara untuk menyelesaikan sebarang masalah berkaitan dengan isu makroekonomi dengan menggunakan teori yang telah saya pelajari. Dan yang terakhir, saya juga dapat mencari penyelesaian mengenai masalah penawaran dan permintaan yang berlaku di Malaysia. Langkah yang kedua merupakan peranan bagi setiap ahli kumpulan dalam melaksanakan tugasan ini. Jadi antara peranan saya dalam melaksanakan tugasan berkumpulan ini adalah mencari isu semasa atau akhbar yang berkaitan permintaan dan penawaran, membincangkan setiap isu dan persoalan yang timbul bersama ahli kumpulan, menyiapkan bahagian tugasan yang telah dibahagikan oleh ketua serta mendapatkan maklumat daripada perbincangan kumpulan. Refleksi bagi tugasan berkumpulan ini ialah: yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan saya yang berkaitan dengan isu permintaan dan penawaran di Malaysia. Yang kedua, saya dapat mengenal pasti beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah ketidakseimbangan pasaran seperti pelaksanaan cukai, subsidi dasar harga minimum dan dasar harga maksimum. Dan yang terakhir, melalui tugasan ini juga dapat membuatkan saya lebih cakna tentang isu semasa yang berkaitan dengan isu permintaan dan penawaran di Malaysia. Langkah yang ketiga bagi senario PBL kami ialah mengenal pasti apa yang anda perlu tahu. Saya, Nur Aida binti Maslan, sebagai orang yang bertanggungjawab untuk mencari jawapan bagi soalan nombor 1, iaitu bagaimanakah anda membuat analisis mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan di dalam negara kita. Jawapan bagi soalan pertama ini ialah peningkatan harga ini berlaku disebabkan oleh peningkatan permintaan terhadap sesuatu barang melebihi jumlah pengeluaran barang tersebut, sehingga pengeluar terpaksa menaikkan harga barang untuk menampung harga kos barang berkenaan. Saya dibahagikan tugas untuk membuat penyelidikan terhadap soalan apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam permintaan dan penawaran. Dengan tugasan yang telah diberikan tersebut, saya mendapati bahawa permintaan dan penawaran di Malaysia boleh berubah-ubah mengikut faktor tertentu. Dapat kita lihat bahawa peningkatan harga sesuatu barangan dapat dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu faktor peningkatan permintaan dan faktor kenaikan kos oleh pembekal. Peningkatan harga barangan juga merupakan punca yang menyebabkan berlakunya isu permintaan dan penawaran di Malaysia. Perubahan musim juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan rakyat terhadap barangan yang mereka inginkan. Jangkaan harga pada sesuatu barang pada masa hadapan juga dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan dan penawaran sesuatu barangan. Okey, yang seterusnya, apakah kesan-kesan yang akan dihadapi oleh para pengguna akibat kenaikan harga barangan? Okey, saya bagi slide ini saya akan ringkaskan. Untuk penerangan yang lebih lengkap saya akan terangnya selepas slide ini. Okey, kesan-kesannya ialah peningkatan harga barang yang begitu mendadak dengan peratusan peningkatan yang tinggi bakal memberi kesan kepada semua golongan, terutama sekali golongan B40. Peningkatan harga barang akan memberi kesan kepada masyarakat seperti kos sara hidup meningkat, kuasa beli menurun, perubahan taraf hidup dan menggalakkan aktiviti spekulasi dan sebagainya. Ini merupakan beberapa kesan yang akan ditanggung oleh masyarakat sekiranya harga barang meningkat dengan mendadak. Pada langkah ketiga iaitu kenal pasti apa yang anda perlu tahu, soalan yang perlu dibincangkan adalah apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah lebihan permintaan dan penawaran di dalam pasaran. Baiklah, untuk secara rumusannya, terdapat pelbagai isu yang timbul dalam konteks permintaan dan penawaran barangan dalam pasaran sesuai ekonomi. Ia dapat dilihat melalui keadaan di mana ketidakseimbangan pasaran berlaku, sama ada ia menyebabkan lebihan dalam penawaran ataupun lebihan dalam permintaan. Kerajaan mempunyai
kuasa untuk campur tangan dalam pasaran bagi membantu pihak pengeluar dan juga pihak pengguna. Dua bentuk utama campur tangan kerajaan dalam pasaran ialah kawalan langsung, iaitu melalui dasar penetapan harga minimum ataupun dasar penetapan harga maksimum. Dan seterusnya, kawalan tidak langsung, iaitu melalui dasar pencukaian dan subsidi. Langkah yang ketiga merupakan aktiviti pemikiran kritis bagi menjawab persoalan yang timbul. Jadi persoalannya, apakah langkah yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi lebihan permintaan dan penawaran di dalam pasaran? Seperti yang kita tahu, antara isu yang sering timbul dalam konteks permintaan dan penawaran ialah ketidakseimbangan pasaran, iaitu lebihan permintaan dan lebihan penawaran. Jadi pihak kerajaan juga mempunyai kuasa untuk campur tangan dalam mengatasi masalah ini. Antara dua bentuk campur tangan kerajaan ialah kawalan langsung, iaitu penetapan dasar harga minimum dan harga maksimum, serta kawalan tidak langsung, iaitu dasar pencukaian dan subsidi. Bagi aktiviti di langkah 3 ialah permintaan dan penawaran produk mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap harganya. Berlaku kenaikan harga barang secara umum telah menyebabkan kemerosotan pendapatan. Peningkatan taraf hidup akan membawa kepada peningkatan kos perbelanjaan. Pembangunan sesebuah negara akan membawa kepada peningkatan kualiti dan taraf hidup yang seterusnya melonjakkan harga komoditi dan kos sara hidup. Peningkatan inflasi didapati memberi kesan negatif kepada pekerjaan dan pendapatan. Kenaikan harga menyebabkan sebahagian besar pendapatan bulanan dibelanjakan hanya untuk keperluan asas. Harga mungkin akan meningkat jika input seperti bahan mentah meningkat dan harga mungkin jatuh jika kerajaan memberi subsidi kepada kos pengeluaran. Dari segi dasar dan polisi kawaselia dan pelaksanaan barang keperluan, khususnya kepada barang keperluan, perlu dilaksanakan secara berkala bagi memastikan harga komoditi masih berada dalam lingkungan harga belian rakyat tempatan. Faktor yang pertama ialah faktor peningkatan permintaan dan kos. Isu permintaan dan penawaran yang berlaku di Malaysia ini banyak dibuat kajian dan ditulis di Keratan Akhbar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi isu tersebut. Menurut Harian Metro Online 2020, Keratan Akhbar yang bertajuk "Harga Ayam Naik Kerana Permintaan Meningkat" itu menyatakan bahawa harga ayam yang didakwa meningkat mendadak sejak minggu lalu dilihat berpunca daripada peningkatan permintaan selepas aktiviti perniagaan dibuka semula selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Orang ramai mula terkesan apabila harga ayam mentah naik mendadak dan rata-rata peniaga mendakwa punca kenaikan harga yang berlaku adalah disebabkan berlakunya kenaikan kos oleh pembekal dan peladang. Daripada Keratan Akhbar yang dinyatakan tersebut, dapat kita lihat bahawa peningkatan harga ayam dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu faktor peningkatan permintaan dan faktor kenaikan kos oleh pembekal. Pengkaji dapat simpulkan bahawa faktor peningkatan permintaan ini berkait rapat dengan perubahan cita rasa masyarakat terhadap ayam. Setelah aktiviti perniagaan dibuka semula selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, cita rasa rakyat Malaysia terhadap ayam didapati meningkat hingga menyebabkan permintaan terhadap ayam juga akan meningkat. Dengan peningkatan permintaan ayam oleh rakyat Malaysia, pihak pengeluar cuba untuk meningkatkan harga ayam bagi memaksimumkan keuntungan. Faktor yang mempengaruhi oleh permintaan dan penawaran kedua dapat dilihat melalui Keratan Akhbar yang bertajuk "Harga Makanan Ternakan Naik Punca Harga Ayam Tinggi" yang ditulis oleh Nurul Hidayah Bahaudin dan disiarkan pada 18 April 2021. Menurut Harian Metro Online 2021, penulis menyatakan bahawa peningkatan harga makanan ternakan terdiri daripada soya dan jagung yang kebanyakan diimport dari Argentina dan Brazil menjadi punca harga ayam naik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi berkata keadaan itu menjejaskan harga ayam dalam rantaian bekalan dan peringkat ladang ke pemborong, peruncit dan pengguna. Dalam pada itu, Alexander berkata bahawa KPD and HEP mengambil beberapa pendekatan dalam usaha bagi mengatasi kenaikan harga barang yang boleh memberi kesan kepada kos sara hidup masyarakat. Daripada Keratan Akhbar tersebut, pengkaji dapat mengenal pasti dua faktor yang mempengaruhi penawaran ayam. Peningkatan harga makanan ternakan yang menyebabkan berlakunya peningkatan harga ayam dapat ditafsirkan dengan peningkatan harga faktor pengeluaran. Meningkatnya harga faktor pengeluaran, iaitu makanan ternakan ayam yang terdiri daripada soya dan jagung, akan mempengaruhi penawaran ayam.
Hal ini menyebabkan kos pengeluaran ayam meningkat sehingga menyebabkan pembekal ayam terpaksa membayar kos yang lebih tinggi dalam pengeluaran ayam. Oleh itu, pembekal ayam akan meningkatkan harga ayam di samping mengurangkan pengeluaran ayam untuk memastikan perniagaannya mendapatkan keuntungan. Dalam petikan Kerajaan Akbar tersebut juga ada menyatakan bahawa KPD NHEP mengambil berat pendekatan dalam usaha bagi mengatasi kenaikan harga barang. Perkara ini dapat dikaitkan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan dalam penawaran, iaitu dasar kerajaan seperti mengenakan cukai, memberikan subsidi dan menaikkan tarif. Dalam keadaan seperti ini, kerajaan boleh memberikan subsidi terhadap pengeluaran ayam dalam usaha untuk mengurangkan kos pengeluaran firma. Hal ini akan mendorong firma menawarkan lebih banyak ayam kepada rakyat Malaysia dan harga ayam akan jatuh. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ketiga dapat dilihat melalui Kerajaan Akbar yang bertajuk Tengkujuh Punca Harga Sayur Ikan Naik Mendadak yang disiarkan pada 20 Januari 2021. Menurut Harian Metro Online 2021, penulis menyatakan bahawa kenaikan harga barangan keperluan di Johor, Perak, Kelantan dan Pahang didakwa berpunca daripada musim tengkujuh yang melanda negeri-negeri di pantai timur menyebabkan nelayan tidak dapat turun ke laut. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata bahawa faktor perubahan cuaca yang terlampau sejuk di kawasan pengeluar bekalan utama sayuran seperti Cameron Highland pula menyebabkan kualiti dan kuantiti hasil berkurangan. Daripada petikan ini, pengkaji dapat mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran barang. Perubahan musim merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan rakyat terhadap barangan yang mereka inginkan. Tetapi hal ini berbeza dengan keadaan yang diceritakan melalui akhbar ini, di mana perubahan musim menyebabkan pengeluar mengurangkan penawaran barang seperti sayur dan ikan. Penawaran ikan akan berkurangan untuk masyarakat yang tinggal di negeri-negeri pantai timur disebabkan oleh musim tengkujuh sehingga nelayan tidak dapat turun ke laut. Penawaran sayur juga akan berkurangan disebabkan oleh musim tengkujuh yang membawa kepada perubahan cuaca yang terlampau sejuk, seterusnya akan merosakkan setengah sayuran akibat cuaca yang terlampau sejuk seperti tomato dan sawi. Kesukaran pembekal untuk mendapatkan ikan dan sayur-sayuran menyebabkan penawaran barang tersebut semakin berkurangan. Keadaan ini mengakibatkan harga ikan dan sayur-sayuran seperti tomato dan sawi akan meningkat secara mendadak. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran keempat dapat dilihat melalui Kerajaan Akbar yang bertajuk Harga Minyak Mentah Meningkat Susulan Tarikan Permintaan Penawaran yang disiarkan pada 28 September 2021. Menurut Sinar Harian Online 2021, penulis menyatakan bahawa peningkatan harga minyak mentah ketika ini telah dijangkakan meningkat ketika sebahagian daripada negara-negara dunia menyaksikan peningkatan permintaan susulan keadaan pandemik COVID-19 yang mula mereda. Menurut Naib Presiden bagi Penyelidikan Equity Recruiting Trade Sdn Bhd iaitu Tong Pak Leng, permintaan terhadap minyak mentah dijangka kekal pada paras harga $80 setung untuk beberapa waktu dan kemungkinan akan mencecah pada paras $90 setung dengan ketibaan musim sejuk di hemisfera utara tidak lama lagi. Melalui petikan akhbar ini, pengkaji dapat mengelaskan isu tersebut kepada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran barang. Antara faktor yang mempengaruhi permintaan dalam isu ini ialah jangkaan harga pada masa depan. Sebagai contoh, Naib Presiden bagi Penyelidikan Equity Recruiting Trade Sdn Bhd menjangkakan bahawa harga minyak mentah akan meningkat pada $80 setung kepada $80 setung dengan ketibaan musim sejuk di hemisfera utara tidak lama lagi. Apabila jangkaan harga pada masa depan akan meningkat, permintaan terhadap minyak mentah pada masa sekarang akan meningkat. Perkara ini bertujuan untuk mendapatkan minyak mentah dengan harga yang lebih murah berbanding pada masa hadapan. Apabila perkara sedemikian berlaku, maka berlakunya longgokkan permintaan terhadap minyak mentah sehingga menyebabkan harga minyak mentah akan naik mendadak. Okey, seterusnya, apakah kesan-kesan yang akan diterima oleh masyarakat sekiranya berlaku peningkatan harga barang yang berlaku secara mendadak? Kesan yang pertama ialah kos sara hidup meningkat. Ini berlaku kerana kenaikan harga barang meningkat dari semasa ke masa berlaku disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang berlaku di luar negara, pandemik COVID-19, bencana alam seperti kemarau dan sebagainya yang memberi kesan kepada negara Malaysia. Perubahan ekonomi dunia yang tidak menentu dan sentiasa berubah mengakibatkan perbelanjaan untuk kehidupan seharian juga meningkat. Bagi golongan B40, mereka juga akan terkesan
apabila kadar upah dan gaji yang kecil menyebabkan mereka hanya mampu membeli sedikit barang, iaitu bila berlaku kenaikan harga ini, mereka terpaksa mengeluarkan lebih banyak wang untuk membeli sesebuah barang, sama ada barang keperluan atau barang kehendak. Selain itu, mereka juga tidak dapat membuat tabungan kerana mereka menggunakan semua duit untuk membeli barangan keperluan untuk meneruskan hidup. Pesan yang seterusnya ialah kuasa beli menurun. Kenaikan harga barangan hampir keseluruhan barangan, terutama sekali barangan keperluan, menyebabkan pengguna tidak dapat membeli lebih banyak barang keperluan seperti sebelum kenaikan harga barang. Ini menyebabkan mereka terpaksa membuat perancangan kewangan dengan teliti supaya lebih jimat-jemat untuk bertahan dan meneruskan hidup, iaitu memastikan atau memfokuskan pembelian barangan terhadap barangan keperluan. Seterusnya, berlakunya perubahan taraf hidup. Hal ini demikian kerana kenaikan harga barangan menyebabkan terdapat masyarakat yang menggunakan barangan yang berkualiti rendah demi menjimatkan kos. Sebagai contoh, baju, pakaian dan makanan dan sebagainya. Walaupun barangan-barangan yang berkualiti rendah ini terpaksa mereka beli, namun fungsinya tetap sama dengan barangan yang berkualiti tinggi. Selain itu, bila berlakunya inflasi, masyarakat akan lebih memfokuskan barangan keperluan berbanding barangan kehendak. Ini akan mengurangkan taraf hidup mereka, bermaksud keselesaan mereka akan menurun. Sekiranya mereka ini meningkatkan taraf hidup mereka, mereka terpaksa memerlukan lebih banyak wang untuk memenuhi keselesaan mereka. Namun bila berlaku inflasi, mereka tidak dapat membeli barangan kehendak, namun terpaksa memfokuskan pembelian terhadap barangan keperluan. Akhir sekali, menggalakkan aktiviti kegiatan spekulasi. Hal ini demikian kerana terdapat peniaga yang ingin mendapat keuntungan yang berlebihan, iaitu dengan cara menaikkan harga barangan sesuka hati, iaitu berada di atas harga siling. Selain itu, terdapat juga peniaga yang mengambil kesempatan, iaitu menyorok barangan dan mengeluarkan barangan pada waktu yang sesuai demi mendapatkan keuntungan. Kegiatan-kegiatan ini akan memberi kesan kepada masyarakat, terutama sekali bagi masyarakat B40 yang memerlukan barangan keperluan yang mempunyai harga yang murah dan bersubsidi, seperti makanan dan minuman, yang juga merupakan salah satu komponen penting dalam meneruskan hidup. Baiklah, pada langkah kelima mengenai bincangkan penyelesaian. Soalan yang akan dibincangkan dalam langkah ini ialah soalan apakah langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah lebihan permintaan dan penawaran di dalam pasaran. Untuk menyelesaikan bahagian ini, kita perlu kenal pasti ketidakseimbangan pasaran, apakah situasinya, sama ada lebihan permintaan ataupun lebihan penawaran. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk campur tangan kerajaan yang perlu dikenal pasti. Yang pertama, dalam bentuk kawalan langsung seperti dasar penetapan harga maksimum ataupun dasar penetapan harga minimum, atau yang kedua, kawalan secara tidak langsung, iaitu melalui dasar percukaian dan subsidi yang akan diberikan oleh kerajaan. Langkah yang kelima merupakan penyelesaian bagi persoalan yang timbul, di mana terdapat 4 langkah yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah lebihan permintaan dan penawaran.
Yang pertama ialah penetapan dasar harga minimum. Penetapan dasar harga minimum ini bertujuan untuk melindungi pengeluar, di mana pihak kerajaan akan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan. Yang kedua ialah penetapan dasar harga maksimum. Penetapan dasar harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi pengeluar, di mana pihak kerajaan akan menetapkan harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Yang ketiga ialah cukai. Cukai merupakan hasil yang diterima oleh kerajaan daripada pengeluar dan pengguna. Dasar pencukaian ini juga bertujuan untuk menghadkan kuantiti diminta di dalam pasaran, terutamanya ketika berlakunya lebihan permintaan. Dan yang terakhir ialah subsidi. Subsidi merupakan perbelanjaan kerajaan kepada pengeluar dan pengguna. Subsidi ini pula bertujuan untuk merendahkan harga barangan dan menggalakkan lagi aktiviti pengeluaran oleh firma. Langkah 6 iaitu rumusan. Bagi rumusan keseluruhan ialah permintaan dan penawaran produk mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap harganya. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada teori ekonomi di mana permintaan untuk produk tertentu, terutamanya komoditi penting, kekal malar apabila harga meningkat. Berlaku kenaikan harga barang secara umum telah menyebabkan kemerosotan pendapatan. Hal ini terbukti dari peningkatan kos sara hidup, penurunan kuasa dan perubahan taraf hidup. Pendapatan yang diperoleh berada pada tahap sederhana dan semua perbelanjaan dibayar dengan wang tersebut. Seperti yang dinyatakan secara meluas, pandemik COVID-19 menimbulkan kejutan ekonomi yang menjejaskan keupayaan kedua-dua firma untuk menghasilkan dan keupayaan pengguna untuk menggunakan. Sebagai tindak balas kepada kejutan ini, kebanyakan kerajaan dalam ekonomi maju memberikan sejumlah besar wang ke dalam ekonomi. Dasar ini berjaya meningkatkan penggunaan yang bersama-sama dengan bekalan yang agak tidak anjal, mungkin telah menyebabkan bekalan dan penurunan harga. Isu-isu kos sara hidup juga berkait rapat dengan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup akan membawa kepada peningkatan kos perbelanjaan. Pembangunan sesebuah negara akan membawa kepada peningkatan kualiti taraf hidup yang seterusnya melonjakkan harga komoditi dan kos sara hidup. Ini menunjukkan bahawa peningkatan taraf hidup membawa kepada peningkatan kos sara hidup. Tetapi, kenaikan harga berpunca daripada faktor lain seperti kekurangan bekalan yang meningkatkan taraf hidup. Peningkatan inflasi didapati memberi kesan negatif kepada pekerjaan dan pendapatan. Selain itu, kenaikan inflasi didapati memberi kesan yang lebih besar kepada peningkatan kos sara hidup bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Kenaikan harga menyebabkan sebahagian besar pendapatan bulanan dibelanjakan hanya untuk keperluan asas. Isu kewangan dan sosial yang timbul menunjukkan keperluan strategi untuk mengendalikan dan mengurus keadaan kewangan yang kukuh dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Sebarang peningkatan permintaan dan penawaran adalah berterusan dan akan membawa kepada kenaikan harga dan sebaliknya. Walau bagaimanapun, terdapat faktor lain yang boleh mempengaruhi harga. Walaupun tiada perubahan dalam penawaran dan permintaan, harga mungkin meningkat jika input seperti bahan mentah meningkat dan harga mungkin jatuh jika kerajaan memberi subsidi kepada kos pengeluaran. Cadangan yang sesuai untuk meningkatkan kewangan penduduk ialah berjimat cermat dan mengutamakan keperluan, kerana perbelanjaan adalah langkah strategi yang perlu diambil oleh pengguna apabila berbelanja. Pada masa yang sama, dari segi dasar dan polisi, kawal selia dan pelaksanaan barangan keperluan, khususnya kepada barangan keperluan, perlu dilaksanakan secara berkala bagi memastikan harga komoditi masih berada dalam lingkungan harga belian rakyat tempatan. Bukan sahaja penduduk tempatan tidak dapat menabung, malah kenaikan harga komoditi memberi tekanan kepada mereka. Pihak berkepentingan mesti bertanggungjawab memastikan kelangsungan dan kemakmuran rakyat. Sekian sahaja perbincangan mengenai tugasan PBL daripada kumpulan kami. Semoga maklumat yang disampaikan itu dapat memberi manfaat kepada anda semua. Saya akhiri perbincangan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.